Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam PKP. So kita sambung lagi perbincangan kita yang terputus di praktiskan diri 5.1a sebelum ini. So untuk kali ini video ini kita bincang praktiskan diri 5.1b matematik lupa disebut tadi awal-awal matematik tingkatan 4. Matematik tingkatan 4. Okey, kelas 4 impian, 4 rajin, 4 ino. Semua sama under teacher. Okey. Buka surat buku teks muka surat 136, beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. So ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan graf? Graf adalah terdiri daripada bucu dan tepi. So untuk graf terarah dan graf tak terarah ni bezanya cuma tepi tu. Untuk graf terarah tepinya ada arrow, ada tanda anak panah. Maknanya dia tunjuk daripada bucu mana ke mana. Okey, itu kalau graf terarah. Kalau graf tak terarah dia simply tepi. Tiada tanda anak panah. Itu je. Jadi kalau graf terarah dia ada darjahnya, kita boleh pecahkan lagi kepada darjah masuk, darjah keluar. Itu yang kita boleh tengok di muka 136 lah. Buka buku teks masing-masing. Darjah untuk graf terarah dia ada D in dan D out. D in maknanya bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke bucu. D out adalah bilangan darjah yang keluar dari bucu. Okey, bilangan darjahnya masih lagi sama. D sama dengan 2i. 2 kali bilangan tepi. Okey, kita tengok praktiskan diri 5.1b. Praktiskan diri 5.1b. Okey, praktiskan diri 5.1b. Soalan nombor 1, nyatakan dua perbezaan antara graf terarah dengan graf tak terarah. Kamu boleh cari sendiri di jadual tadi muka surat 136. Okey, soalan nombor 2, apakah maksud pemberat pada graf berpemberat? Ini nanti kita bincang. Okey. Soalan 3. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberi. So diberi maklumat di situ set V dan E. Ingat lagi set V apa dia? V adalah set bucu, set yang mengandungi semua bucu yang terlibat dalam satu-satu graf. Okey, E adalah set tepi. E adalah set tepi. So di sini soalan 3A ada berapa bucu? Boleh kamu bagi tahu ada berapa bilangan bucu daripada maklumat V itu? V sama dengan PQRSTUV. PQRSTUV ada 7 bucu. Ada berapa tepi? Ada 7 tepi. Okey. So kalau macam tu kita sedia-sedia lukis ada 7 bucu. Inilah. Ada 7 bucu. PQRSTUV. Okey, ini depends lah. Ini terpulang kamu macam mana kamu mau lukis. Tapi kalau teacher suka buat dia agak-agak balance atas bawah supaya senang kita buat dia punya tepi. Okey. Lukis graf terarah. Okey. E. E adalah kita tengok maklumat yang seterusnya iaitu E. Set tepi. Set tepi dimulai dengan PQ. PQ maknanya P ke Q. So di sini graf terarah kan? Graf terarah, so ada anak panah. P ke Q. Seterusnya QR. Q
ke R ada anak panah juga. Q ke S, Q ke S ada anak panah. S ke P, S ke mana sudah itu? Dia punya P ni. Ni nah. S ke P ada anak panah. S ke R, S ke R ada anak panah. S ke T, S ke T ada anak panah. U ke T, U ke T ada anak panah. So V ni buat apa ni? Inilah yang kita sebut sebagai bucu terpencil. Bucu terpencil. Okey. So soalan 3A macam itulah lukisan dia. V ini bucu terpencil. Disebut sebagai bucu terpencil sebab dia tiada tepi. Tidak terhubung dengan mana-mana bucu lain. Okey, soalan 3B. Soalan 3B. Okey, soalan 3B. Dia minta kita lukis satu graf tapi dengan ada 3 syarat. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Okey, syarat pertama mempunyai satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. So di situ kita sudah tahu ada bucu Q, ada bucu S. Okey, syarat yang kedua, QS ialah berbilang tepi. Masih lagi bucu yang sama, Q dan S. Okey, syarat ketiga. Tengok syarat ketiga di situ, D in P. Maknanya darjah yang masuk ke bucu P sama dengan kosong, dan D out P. Darjah yang masuk darjah yang keluar dari bucu P sama dengan 2. So di sini D dia ada P, Q, R dan S. Bermakna ada berapa bilangan bucu? Iya, ada 4 bilangan bucu P, Q, R dan S. So daripada maklumat itu kita sediakan 4 bucu. Okey, 4 bucu. Korang jangan perhati dulu tepi-tepi gelung bagai semua tu. Itu semua wujud selepas kita consider syarat-syarat yang lain. So sekarang kita cuma confirm bahawa ada 4 bucu yang terlibat, iaitu P, Q, R dan S. P, Q, R dan S. Okey. Tengok syarat yang pertama tadi, mempunyai satu gelung pada bucu Q. Nah kau, gelung pada bucu Q. Lepas tu satu gelung lagi pada bucu S. Nah kau, satu gelung pada bucu S. Lepas tu QS berbilang tepi. QS berbilang tepi. So ini berbilang tepi. QS SQ. QS SQ belum ditentukan lagi ya. Kita cuma tahu dia berbilang tepi. Maknanya Q dengan S dihubungkan oleh 2 tepi. Itu yang confirm. Anak panah ni belum tahu lagi. Okey, bila bergerak ke syarat yang ketiga, ada D in, D out. Darjah degree masuk, degree keluar. D in, D out. Barulah kita boleh tentukan dia punya anak panah. Okey, jadi Q dengan S, in dia 4. Maknanya Q dengan S. In 4. 1, 2, 3, 4. Gelung tu in lah. Gelung in lah. Okey. Okey. Sorry, kita consider P dulu lah. P in kosong. Jadi untuk P ni tiada dia punya yang masuk.
P out, D out, D out 2. Jadi 1, 2. Okey. DQ 4, D out 2. DQ 4. D in, D in untuk Q 4. In 1, 2, 3, 4. Okey, out dia pula 1, 2. Okey, boleh. Sebab dia punya darjah 6 kan. Gelung ni memberikan 2 darjah. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so untuk gelung 1 D out, 1 D in. Okey, 1 D out, 1 D in. Okey, sama juga dengan S. S 4 dia punya in, 2 dia punya out. Gelung ini 1 in, 1 out. So yang ni 1 keluar 1 masuk ini kita sesuaikan dengan syarat yang dia bagi ni lah. Kalau di sini kita letak 2-2. Contoh di sini kita letak 2-2 daripada S. Nah, terkuranglah dia punya Q punya bilangan out in out dia. Darjah in out dia. So ini semua anak panah ini kita sesuaikan dengan maklumat D in D out yang diberi dalam soalan. Okey. Okey, D in D out untuk R. In 0, R out, out 2. So 1, 2. Dah dapat. Okey, soalan 4 hal dulu kita semak apa yang dimaksudkan dengan graf berpemberat dan tak berpemberat, muka surat 137. Okey, apakah beza antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat? So, graf berpemberat ini dia ada nilai. Graf diberi nilai, tepinya, maksudnya tepinya ada nilai. So, kita digest jadual beza antara graf berpemberat dan tak berpemberat, muka surat 137. Okey, untuk graf berpemberat, jenis grafnya graf terarah dan tak terarah. Begitu juga dengan graf tak berpemberat. Graf terarah dan tak terarah. Tapi untuk graf berpemberat, tepinya ada nilai. Ada nilai. So, bila ada nilai ni, bolehkah kamu bayangkan dia graf apa? Okey, so contohnya graf yang ada nilai ni, graf yang mana tepinya ada nilai, contohnya jarak antara dua bandar. Rangkaian pengangkutan kan tadi. Jarak antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arus suatu litar elektrik. Okey. Graf tak berpemberat pula, dia tepinya tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Dia simply line macam tu, tiada nilai. Bukan tiada, maksudnya tiada nilai, tidak dinyatakan nilai. So contohnya tepi yang mengaitkan maklumat tanpa nilai, iaitu contohnya peta alir, peta pokok, peta buih dan hierarki jawatan dalam carta organisasi. Ini biasa kan, siapa-siapa yang penolong ketua kelas, setiausaha kelas, tu semua yang biasa buat carta organisasi, tahulah kan hierarki jawatan dalam carta organisasi kan. Okey, kita tengok balik praktis kendiri 5.1b soalan nombor 4. Berdasarkan maklumat dalam jadual 1 dan jadual 2, lengkapkan graf berpemberat dan tak terarah yang diberi. Okey, kamu tengok graf kecil ni. Okey, asalnya kita cuma ada KP, J,
B dan R. No, R tiada. Asalnya kita ada KP, J dan B sahaja. Okey, dari mana datang nombor-nombor ni? Yes, daripada jadual 2, iaitu pemberat. Dari mana datang itu bucu BK dan R? Dari mana? Daripada jadual 1. Okey, daripada jadual 1. Ini teacher buat lakaran ini sebab dia ada bagi nilai kan. Ini agak-agak syak ni nilainya, tak ada diukur pun. Okey, yang penting kita nyatakan nilai dia di sini. Okey. Kalau JB daripada jadual 2 dia bagi tahu 11.6 km. Okey, 11.6 km. Takkanlah 11.6 km kita mau lukis lagi panjang daripada yang 40 km kan? 40 km. Takkanlah kan? So mestilah ini yang lebih panjang. Lebih panjang berapa panjang? Berapa panjang tu tak kisah, asalkan dia nampak lebih panjang. Logically lah. Ini cuma lakaran. Kita ada lagi nilai kan? Tak perlu ukur. Yang penting ada nilai. So lengkap kamu punya gambar rajah ataupun graf berpemberat. Dan ini tak terarah pula ni. Okey, soalan B. Encik Benny dan Encik Muruges memandu kereta masing-masing dari Kuala Pilah ke Rompin dengan keadaan Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek dan Encik Muruges memandu mengikut jarak terpendek. Maknanya Encik Benny dia dari KP, dari Kuala Pilah terus ke Rompin. Berapa kilometer? Kuala Pilah ke Rompin daripada jadual 2. 40 km. Manakala Encik Muruges memandu melalui Juaseh dan Bahau, dia lalu J dan B. Daripada Kuala Pilah, mana KP? Daripada Kuala Pilah dia mau pergi Rompin. Tapi dia lalu Juaseh, lalu Bahau, baru pergi Rompin. So berapa kilometer? Yang ni tambah je. Ini tambah ini, tambah ini. Dapatlah bilangan kilometer yang dilalui oleh Encik Muruges. So di sini teacher sudah naraikan KP ke J, Kuala Pilah ke Juaseh. 9.3 km, daripada Juaseh ke Bahau 11.6 km, daripada Bahau ke Rompin 20.7 km. So total semua sekali daripada Kuala Pilah sampailah juga si Muruges ini ke Rompin, biarpun memakan 41.6 km. So soalannya, hitung beza jarak dalam kilometer perjalanan dari Kuala Pilah ke Rompin oleh Encik Benny dan Encik Muruges. Beza, tolak je, beza kan? So 41.6 tolak 40, dapatlah 1.6 km beza perjalanan antara Encik Muruges dan Encik Benny. Dah. Okey, itu saja untuk praktiskan diri 5.1 B.